Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap semua sudah bersedia dan bersemangat untuk memulakan PDPC kita pada hari ini. Jadi sebelum kita bermula, awak rujuk dahulu soalan bahagian A karangan rangsangan dan bacakan dulu soalannya. Okey, saya bacakan di sini. Huraikan pendapat anda tentang kemalangan jalan raya. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Dan di situ diberikan 3 bahan rangsangan, ya, 3 bahan rangsangan yang mana kita akan analisis sebentar saja lagi. Jadi, kalau kita lihat tema soalan ataupun tema karangan rangsangan ini ialah keselamatan, iaitu keselamatan di jalan raya. Okey, jadi rujuk soalan halaman 2 itu tadi yang telah saya bacakan. Okey, seterusnya kita belajar bagaimana cara-cara untuk menganalisis arahan soalan. Maksudnya kita nak tahu apakah arahan soalan yang diberikan. Jadi, yang pertama kita telah kenal pasti dalam arahan soalan itu, isu yang diketengahkan ialah kemalangan jalan raya. Dan 3 isi mesti diambil daripada semua bahan yang disediakan. Kalau kita lihat di situ ada 3 bahan yang disediakan kepada kita. Okey, kita lihat dahulu bahan yang pertama. Okey, dalam bahan yang pertama itu ada statistik dan ada juga fakta tentang statistik tersebut. Jadi berdasarkan bahan satu yang kita lihat, okey, soalannya isinya berkenaan tentang punca atau faktor atau sebab kemalangan jalan raya. Manakala bahan yang kedua pula iaitu pantun. Daripada pantun itu kita boleh lihat maksud pantun, jangan lihat pembayang, lihat maksud pantun. Daripada maksud pantun itu ada 3 perkara tentang kesan atau akibat atau impak atau implikasi kemalangan jalan raya. Itu bahan yang kedua. Manakala bahan yang ketiga pula ialah keratan akhbar. Okey, dalam keratan akhbar itu kita bacakan tajuk itu sahaja. Tingkatkan program keselamatan jalan raya. Okey, ini menunjukkan keratan akhbar ini berkaitan tentang usaha atau cara atau langkah untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Okey, jadi ketiga-tiga bahan ini kita sudah analisis. Okey, apakah kehendak soalan, apakah perkara yang perlu kita bincangkan. Jadi di sini kita perlu bincangkan tentang punca, kesan dan usaha. Okey, ada 3 perkara yang perlu anda huraikan dalam karangan yang merupakan isi kepada karangan rangsangan ini. Okey, kita lihat satu demi satu. Yang pertama, punca, sebab ataupun faktor. Okey, dalam bahan pertama itu sudah diberikan. Yang pertama tentang penggunaan telefon bimbit. Yang kedua, pemakaian topik leda yang tidak betul. Yang ketiga, menunggang motosikal secara berbahaya. Yang keempat, memandu kenderaan melebihi had laju. Yang kelima, kenderaan tidak diselenggara. Okey. Dan yang keenam, keletihan semasa memandu atau menunggang motosikal. Jadi, ada 6 perkara yang dinyatakan dalam bahan tersebut berkaitan tentang punca kemalangan jalan raya.
seterusnya kita pergi kepada bahan yang kedua, iaitu pantun, ya. Dalam pantun itu kita lihat maksud pantun sahaja. Daripada maksud pantun itu kita boleh dapat kesan, kesan buruk daripada kemalangan jalan raya. Okey, kalau saya bacakan di sini, ya. Jika kenderaan dipandu laju, bukan badan cedera, jiwa melayang. Itu menunjukkan kecederaan dan kematian. Okey, pada rangkap pantun yang kedua, pandu melulu di jalan raya, harta rosak, duit pun terbang. Okey, jadi kesan yang kedua ialah menyebabkan kerugian harta dan wang. Pada rangkap ketiga pantun, maksud di situ, andai pesalah melanggar mangsa, diri trauma, emosi terganggu. Maksudnya di sini ialah trauma dan gangguan emosi sama kepada mangsa dan juga pemangsa. Jadi ada 3 kesan berdasarkan 3 maksud dalam rangkap pantun tersebut. Okey, seterusnya yang terakhir, langkah, usaha dan cara untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Jadi kita lihat melalui keratan akhbar tadi. Yang pertama, dalam tajuk itu jelas tentang pihak kerajaan perlu mengadakan program keselamatan jalan raya. Yang kedua, apabila dikeluarkan berita ini dalam surat khabar, maka surat khabar ialah media massa. Jadi yang kedua, media massa mengadakan kempen kesedaran tentang keselamatan jalan raya. Dan kita tambahkan lagi yang ketiga, pihak sekolah perlu mendidik murid-murid tentang keselamatan jalan raya. Okey, itulah saja yang kita analisis pada hari ini. Semoga anda lebih memahami cara untuk menganalisis soalan karangan ransangan pada hari ini. Walaupun kita pernah belajar, tetapi karangan ransangan KSSM pada tahun ini agak mencabar kerana kita perlu melihat dan menganalisis setiap bahan yang disediakan. Dan bahan yang disediakan itu juga berbeza. Boleh jadi pantun, boleh jadi sajak, boleh jadi gambar, boleh jadi juga iklan, boleh jadi juga macam-macam bahan ransangan yang diberikan kepada anda. Jadi saya harap anda sudah tahu cara untuk menganalisis soalan karangan ransangan. Jadi kita akan mula menulis karangan ini pada minggu hadapan. Jadi tunggu pada minggu hadapan, cikgu akan sambung penulisan karangan ini. Sebelum berpisah, jaga diri, jaga kesihatan dan duduk di rumah. Sekian, terima kasih.